Selamat datang saudara-saudari. Ya. Kita tengok dalam gambar sebiji sawi yang kecil itu. Ya. Dan kita melihat kalau dia ditanam di tanah, ia menjadi pokok yang besar. Ya. Dalam pelajaran ini, Ralph Mahoney yang menulis buku ini berkata, ya, dia berkata dia jumpa satu kenyataan dalam penterjemahan Weymouth, ya. Dia berkata, kalau kamu ada iman yang bertumbuh, ya, iman yang bertumbuh, ia akan melakukan benda-benda yang mukjizat, ya. Dia berkata Roh Kudus membuatnya memikir dan mendapat pemahaman bahawa Yesus mengajar dalam cara yang baru untuk dia, ya. Dan ini adalah penjelasannya. Dia berkata Yesus bukan hanya berkata kalau kita ada iman sebesar biji sawi, ya, kita boleh mengarahkan pokok atau bukit ke tempat yang lain. Dia berkata dalam pemahamannya, dia berkata Tuhan mengajar dia bahawa iman yang bertumbuh sebagai satu biji sawi yang kecil ini, ya, boleh apa? Dalam Markus dia berkata babak 16 ayat 17 sampai 20, ya. Dia berkata, kita membacanya, ya, supaya kita faham juga. Kepada mereka yang percaya akan diberikan tanda-tanda ini. Mereka akan mengusir roh jahat demi nama aku. Mereka akan berkata-kata dalam bahasa yang tidak diketahui. Jika mereka memegang ular atau minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Jika mereka meletakkan tangan pada orang sakit akan sembuh. Ya, ini macam yang dikatakan luar biasa, kerana kalau kita memerintah pokok itu pergi ke dalam laut, dia akan pergi. Malah Yesus berkata, kalau kamu meletakkan tangan pada orang sakit akan sembuh. Ya, dan kamu juga boleh mengusir roh jahat demi nama Yesus. So, ini berlaku kerana kita tahu dalam Matius babak 13. Ini cerita mengenai perumpamaan tentang biji sawi ini, ya, kita mendengarnya. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan lain kepada mereka. Apabila Allah memerintah, ya, perumpamaan ini dia berkata kepada mengenai biji sawi dan pokok menjadi bertumbuh. Biji sawi ini bertumbuh sebagai pokok yang besar, ya. Dan sekarang dia memberi perumpamaan yang lain. Dia berkata, apabila Allah memerintah, keadaannya seperti sebutir biji sawi yang diambil oleh seseorang lalu ditanam di ladang. Ya, biji sawi itu mesti ditanam di dalam tanah. Kalau dia tidak ditanam, dia tidak akan bertumbuh. Ya, biji sawi adalah benih yang terkecil. Tetapi apabila tumbuh, ya, menjadi lebih besar daripada segala tanaman. Tanaman itu menjadi pokok sehingga burung datang membuat sarang pada cabangnya.
Ya. Kita yang percaya kepada penyelamatan Yesus Kristus. Hari pertama kita percaya, hari kedua, hari ke-100, hari tahun pertama, tahun ke-50, adakah iman kita bertumbuh? Atau ke iman kita masih sebagai sebesar biji sawi? Itulah Ralph Mahoney berkata, iman yang bertumbuh itu, ya, iman yang bertumbuh itu akan boleh mengusir roh jahat demi nama Yesus, ya. Dan demi nama Yesus mereka meletakkan tangan pada orang sakit akan sembuh. Itulah kita berkata, yang penting adalah iman yang bertumbuh. Ya. Ya, kita mesti faham, ya. Kerana kalau iman kita kecil, boleh kita buat benda-benda besar. Kalau pengetahuan kita singkat, bolehkah kita fikir benda-benda yang luar biasa, yang lebih besar daripada apa yang kita sudah belajar? Ya. So dia berkata iman yang bertumbuh-tumbuh itu penting. Macam kita selalu berkata, sedikit-sedikit menjadi bukit. Ya, iman kita boleh bertumbuh kerana kita faham lebih mengenai kerajaan Tuhan. Kita faham lebih mengenai apa Tuhan nak, apa hasrat Tuhan dalam hidup kita. Ya, itulah dalam Roma babak 1 ayat 17 dia berkata. Ya. Kita mencarinya. Dia berkata, berita baik itu menunjukkan cara bagaimana hubungan manusia dengan Allah menjadi baik semula. Ya, bila kamu berkawan dengan seseorang yang baru, kalau kamu tidak berhubung dengan mereka lebih rapat, kamu tidak akan faham apa perangai mereka, ataupun apa kehendak mereka, ataupun apa hasrat hati mereka. Itulah kita mesti berdamping dengan Tuhan Allah kita, ya, supaya kita tahu apa hasrat hati Tuhan melalui kepercayaan kepada Tuhan dari mula sehingga akhir. Ya, hal itu seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Ya, bukan permulaannya, tetapi bagaimana kita akhiri hidup kita. Ya, kita jangan putus asa dalam hidup kepercayaan kepada penyelamatan Yesus Kristus. Banyak rintangan dalam hidup kita, tetapi kita jangan putus asa. Kita sudah tahu dalam buku berita baik Wahyu bahawa syaitan sudah dikalahkan oleh Yesus. Ya. Pada akhirnya syaitan sudah kalah, tetapi apa berlaku? Syaitan tidak putus asa walaupun dia sudah tahu. Ya. Maukah kita putus asa bila kita sudah tahu kita menang dalam segalanya dalam nama Yesus? Ya. So kita jangan putus asa kerana iman kita akan bertumbuh bila kita berdamping dengan Tuhan dan kita mahu dari mula hingga akhir akhirat hidup kita di dunia ini, kita juga menumpang kepada Tuhan. Ya. Ya, segalanya kita menumpang kepada Tuhan. Ya, supaya Tuhan berkati ayat Tuhan ini. Sekian, terima kasih. Shalom.